Satu resepi, 5 bahan utama. Saya Syira Jusni, inilah ASMR. Satu resepi, 5 bahan utama untuk santapan anda. Saya Syira Jusni dan anda sedang menonton rancangan ASMR Asatiza Share Makanan Ramadan. Emak pun sibuk memasak ketupat dan rendang dan sayur lemak, wajik dan kuih lapis, roti renjis. Acong, Mamat dan Johnny, Mutu Sami, sama-sama makan hidangan kami. Alamak Ustaz, suara kita memang sedap lah Ustaz. Itulah dia. Puji diri, siapa lagi nak puji kalau bukan diri sendiri ya? Yelah tu lah Ustaz, ya betul. Dan pastinya kita akan sediakan makanan yang ringkas untuk juadah Hari Raya. Dan dengan itu, untuk episod yang terakhir, kami adakan Ustaz Nuzhan Halim. Terima kasih. Syira, Ya. tahu tak tadi kenapa kita nyanyi ada Acong, Mamat, Johnny, Muti Sami? Kenapa tu? Pasal dah tengah nak musim raya. Kita ni duduk kat Singapura ni, kalau musim-musim raya ni, kadang-kadang kalau kita tak jemput mereka datang rumah pun kurang meriah. Kadang-kadang mereka yang jemput kita, kasih kita makan, kasih hadiah. Saya nak sembang pasal tu nanti. Okey. Jadi sekarang ni kita ke resepi dia dulu lah. Yes, kita take resipi dulu. Okey, ni apa yang Ustaz akan siapkan? Jadi Syira, pada hari ini saya nak memperkenalkanlah, nak masak makanan yang saya namakan Easy Sambal Soto. Must be easy ya Ustaz? Ya, memang semua simple aja. Dan inilah 5 bahan utamanya. Bahan utamanya adalah 1 tin sotong, 250 gram cili kering, direndam dulu, 2 ulas bawang merah, 3 sudu besar belacan dan 2 sudu besar asam. Wow, saya tengok bahan-bahan utamanya saja macam tak sabar nak tunggu Ustaz habis masak. Bagaimana pula dengan bahan-bahan sampingannya? Okey, bahan-bahan sampingannya pula 2,5 cawan air, gula dan garam secukup rasa macam biasa, 7 ulas bawang putih dan 2 atau 3 sudu besar minyak. Okey, sebelum kita mula masak Ustaz, sebenarnya ada soalan ya, saya bacakan. Saya selalu dijemput untuk hadir ke rumah kawan saya yang beragama Kristian untuk makan-makan. Dan saya selalu menolak sebab saya tak yakin makanan dia halal atau tidak. So currently saya dijemput lagi. Saya takut nak menolak sebab takut kecekan hati dia. So what should I do? Okey, bagus. Itu satu sifat yang baik. Kita takut mengecilkan hati jiran walaupun dalam pelbagai bangsa dan agama. Kerana agama Islam ni agama rahmah. Kita tidak ada keterbatasan untuk kita berintegrasi dengan sesiapa saja pun. Tapi nilai-nilai yang perlu kita ada adalah nilai yakin tadi you sebut kan. Tak boleh was-was, kena yakin dengan pemakanannya tu semua. Dari mana datang yakin tu? Datangnya daripada ilmu pengetahuan, daripada kajian penyelidikan kita tentang apa makanan-makanan yang halal, apa makanan-makanan yang high risk kan, dan medium risk. Apabila kita sudah mengetahui, we are empowered with that knowledge, kita akan rasa senang untuk datang. Dan kalaupun ada makanan-makanan yang kita rasa tak boleh kita makan dan kita rasa was-was dengan ilmu tu yang ada, kita boleh suarakan dengan mereka dengan keberanian, dan itu lebih memupuk rasa kasih sayang antara jiran tetangga, saling faham. Betul, yang penting lakukan dengan cara yang baik, yang berhemah ya. Lembut. Okey, tanpa berlengah lagi, boleh tak Ustaz tunjukkan cara untuk masak easy sambal sotong? Okey, Ya. jom. Okey Ustaz, sementara kita tunggu sotong tu nak masak, saya ada satu soalan ya. Adakah kita dapat pahala bila kita sambut Hari Raya dengan orang yang bukan Islam? Contohlah kita share juadah Hari Raya dengan mereka. Macam mana tu? Baik. Apabila kita berkongsi makanan ya, pertama bila Nabi SAW Syirah masuk ke kota Madinah, antara pesan Nabi pertama adalah saling beri makan kepada orang.
Dan Nabi sebut siapa yang selalu berikan hadiah pun akan saling berkasih sayang. Jadi itu satu amalan yang mulia untuk kita berikan kepada orang-orang yang dekat seperti mereka. Cuma kita perlu prihatin, perlu peka juga terhadap dietary mereka. We have to be tactful. Apa yang mereka mungkin tak boleh makan, apa yang sensitif bagi agama mereka atau diet mereka, itu yang kita kena prihatin juga. Kalau kita terima pula macam mana Ustaz? Itu soalan yang baik. Kadang-kadang orang dah beri kita, takkan kita nak buang ke kasih orang lain kan. Sedangkan kita perlu empower diri kita dengan ilmu tadi, kena yakin. Baik, saya nak kasih kategori. Kategori yang pertama adalah makanan-makanan yang high risk seperti daging. Kalau kita dah dapat daging, kita kena pastikan ada logo halal. Kerana ni high risk. Disembelih secara Islam. Dan apabila kadang-kadang sausage pun termasuk daging, kadang-kadang ada darah, macam German sausage, itu pun termasuk high risk. Kena berhati-hati. Contoh high risk lagi satu selain daripada daging adalah perisa-perisa pun mesti ada halal logo. Kategori yang mudah juga adalah seperti kategori yang low risk seperti buah-buahan, mineral water. Itu very straightforward. Betul. Kita ambil bismillah, minum dengan hati yang gembira. Yang selalu orang tertanya-tanya ni, yang perlu kita betul-betul ada ilmu, inilah yang medium risk ni. Saya ada 4 tips. Tips yang pertama, kita mesti pastikan ada tulisan di situ suitable for vegetarian. Dalam masa yang sama, bahan kandungan dia tu tak ada alkohol. Itu tips yang pertama ya. Suitable for vegetarian, dalam masa yang sama tak ada alkohol. Yang kedua? Tips yang kedua pula, aditif dia mesti daripada plant based atau daripada sintetik. Tips yang ketiga pula, kalau kita lihat bahan-bahan dia, kalau terlalu banyak bahan-bahan aditif, kemudian ada chemical, sampai kadang-kadang kita tak faham pun kod dia ini itu. Ini menunjukkan dalam agama sangat mementingkan bab thayyiban. Agama kita mementingkan bukan hanya halal tetapi yang baik. Tapi kalau bahan pengawetnya, aditifnya, chemicalnya dah terlalu macam-macam, sebaiknya kita elakkanlah. Kerana sebagai orang yang beriman ni, kita bukan nak yang halal aja, kita nak yang thayyib juga. Dan tips yang terakhir adalah bila kita lihat bahan-bahannya, selalu simple aja. Satu je bahan dia. Sayur lah. Dia bukan sayur dalam tin, kemudian ada pengawet, kemudian ada chemical. Kalau dia adalah satu bahan aja, inilah yang dikatakan halal lagi thayyib selalunya. Tentu sekali tips yang akan membantu kita semua. Dan ingat, dengan itu kalau ragu, ingat 3 perkara saja. Yang pertama, check, iaitu selidik. Yang kedua, ask, tanya. Dan yang ketiga, decide, barulah buat keputusan. Terima kasih Ustaz. Ni nampaknya macam dah ready ya? Ya, kalau gitu kita dah boleh padamkan api lah ni. Dan kita akan hidangkan di atas meja. Wah, inilah dia resepi ringkas Ustaz Nuzhan. Easy sambal sotong. Siap dengan lontong lagi. Pastinya resepi yang ringkas untuk kita tutup tirai rancangan ASMR. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya dalam rancangan ASMR ini. Walaupun saya dapatlah juga sekurang-kurangnya berkongsi resepi saya yang tak seberapa ni. Bolehlah para penonton cuba-cuba nilai-nilai sendiri di rumah tu. Ya, sebelum kami mengakhiri rancangan ASMR, kami syorkan anda untuk mengikuti platform-platform yang tertera di skrin, iaitu Halal SG IG dan Twitter, Muslim SG App dan juga Muiz FB untuk mendapatkan informasi terkini mengenai isu-isu berkenaan halal dan juga senarai tempat-tempat makan halal di Singapura. Sampai di sini sahaja rancangan ASMR Asatiza Share Makanan Ramadan untuk santapan mata dan minda anda. Semoga Allah terima setiap amalan kita di bulan Ramadan ini dan juga semoga kita dapat menyambut Syawal sesuci fitrah, insya-Allah. Dan dengan itu saya Syira Jisni dan saya Ustaz Muhammad Nuzhan. Sehingga kita bertemu di lain kesempatan. Salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin.